Sebelum ni kita belajar tentang law of indices. Kita ada multiplication, ada division, macam mana cara nak selesaikan dia, zero index, negative index, power and fractional index. Okay, ni sebelum ni, boleh refer video sebelum ni. Okay, so sekarang ni kita akan belajar tentang macam mana nak simplify ataupun calculate soalan yang melibatkan law of indices. Maksudnya semua tadi tu dia boleh masuk dalam satu soalan. So macam mana cara nak selesaikan. Okay, contohnya macam ni soalan dia. Okay, dia suruh simplify, maksudnya permudahkan. Kalau soalan dia suruh simplify, jawapan akhir dia takkan tak ada, dia tak ada nilai satu. Contoh macam kalau calculate, contoh soalan calculate kan, dia senang cerita dia melibatkan nombor lah. Macam tu. Dia melibatkan nombor, calculate. Maksudnya suruh kira. Kalau dia suruh kira ataupun evaluate ke apa ke, jawapan akhir dia mesti satu nilai. Satu nombor. Tak kisahlah berapa nombor pun. Asalkan dia ada nombor lah, dia ada nilai jawapan akhir. Tapi kalau simplify, kalau tengok dia punya soalan dia melibatkan huruf. Maksudnya ada punya apa nama dia, variable X ke Y ke, dia punya pemboleh ubah dia ada huruf. Kalau soalan yang simplify macam tu, soalan akhir dia jawapan akhir dia pun ada ada variable, ada X, ada Y, dia tak ada nilai. Macam tu. Dia just macam tu je jawapan akhir nanti. Dia tetap akan ada X, dia tetap ada Y, dia tetap ada M, tetap ada N jawapan akhir dia. Jangan keliru. So contoh kalau soalan dia simplify, cara nak selesaikan dia. Okay, kalau macam ni, negative 3x to the power of 3, 2x cube, y to the power of negative 4, and all of this to the power of 2, and 108x to the power of 4, and y to the power of 3. Okay, cara dia. Okay, kena ingat. Okay, kalau kita baca soalan tu, kita boleh detect apa mula-mula kita kena buat. Okay, kalau dia ada macam ni, okay, ni dia dia under kategori dalam power index. Sebab dekat bracket ni, semua ni dia ada power 3. Yang ni dia ada power 2. Maksudnya yang power ni dia kepunyaan semua yang dalam bracket. Maksudnya 3 ni, power 3 ni dia kepunyaan semua yang dalam ni, termasuk yang dekat depan ni, termasuk yang dia punya nama dia apa depan ni dia punya okay, tak ingat pula nama dia. Maksudnya dia punya depan ni, kalau ada 4 ke 3 ke, dia punya nombor. So kalau 2 ni, kat luar bracket ni, dia kepunyaan semua yang ada dalam ni, termasuk nombor. Dia punya perkali. Dia punya coefficient. Dia punya perkali ni pun kena juga. Kuasa ni, dia kepunyaan perkali ni juga. Ni yang perkali negatif 3 ni pun dia ada hak atas power kat luar ni. Kalau macam kat bawah ni, dia tak ada bracket, dia tak ada power. So, dia macam biasa je, macam tu je lah. Biarkan je kat bawah ni dulu. Maksudnya biarkan saja dulu. So yang dekat atas ni kita kena pecahkan lah. Maksudnya dia jadi negative 3, dia punya perkali to the power of 3, x to the power of 3 darab 2 to the power of 2, x ni 3 to the power of 2. Maksudnya 3 dengan 2 ni dia darab. Dia darab sebab dia punya power kan. So y darab dengan 2. So mana yang ada indeks tu, maksudnya x ni ada indeks, y negative 4 ni indeks negative 4 kan. Dia punya indeks darab dengan power. 3 darab 2 negative 4 times 2. Kat bawah ni kita salin je lah. Macam tu. And then
Selesaikan negatif 3 kuasa 3. Tekan calculator lah. Negatif 3 to the power shift. Tekan yang kuasa 2 ni. To the power of 3. Open dia. Negatif 27. X to the power of 3. Darab 2 kuasa 2, 4. X 3 darab 2, 6. Y negatif 4 times 2 negatif 8. Bawah ni salin je macam biasa. Okay, macam tu. Okay. Setakat ni macam tu. Lepas tu, sekarang ni, kita boleh selesaikan lah macam biasa. Maksudnya, okay, sekarang ni ada melibatkan darab. Kan multiplication dengan division. Maksudnya tengok geng dia punya base yang sama. Kalau X dengan X sahaja, base dia dengan X sahaja. Kalau Y geng dia ni. Okay, maksudnya base Y dia tak ada operation multiplication. Dia hanya ada division sahaja. Operation division. Tapi kalau X, dia ada operation darab, multiplication dengan division bahagi. Dia ada dua operasi. So, yang ni, dia punya coefficient ni, dia punya perkali ni. Kita buat macam biasalah. Maksudnya, negatif 27 darab 4 bahagi 108. So, maksudnya kita kumpulkan sekarang ni, dia punya gang dia. Kalau coefficient dengan coefficient je. Dia punya gang dia, negatif 27 darab 4 bahagi 108. Okay, ni coefficient punya. Sekarang ni. Okay, sekarang ni X pula. Sekarang ni base X pula. Kita kumpulkan, maksudnya 3 kuasa 3. Kan dia darab kan? Darab dia ada X juga. So, bila darab, ingat kalau indices kalau darab, dia punya cara dia adalah kita tambahkan dia punya indeks. 3 tambah 6. So, yang bawah ni, division ni pun ada X juga. So, kita tolak sebab dia division. So, ingat kalau division, kita kena tolak. Tolak 4. Macam ni, kita susun, kita kumpulkan. Yang penting tengok base sama. Jangan pergi X ni tiba-tiba 3 tolak tambah negatif 8. Jangan. Sebab base dia lain. Okay, lepas tu kita kumpulkan Y pula. So, Y kita mulakan, okay, kita kena mulakan dekat atas tau, yang atas baru kita buat yang bawah. Maksudnya tengok atas dulu baru tengok bawah. Jangan tengok bawah dulu lepas tu tengok atas. Tengok atas dahulu. So yang ni start negatif 8 lah. Negatif 8. Okay, division maksudnya kita tolak. Buat tolak dulu. Okay, sebab dia punya operasi dia ialah tolak. Tolak dengan indeks 3. Macam tu. So, ini kita kira lah gunakan calculator. Negatif 27 darab 4 sama dengan bahagi 108. Bahagi 108. Jawapan dia adalah negatif 1. Itu dia punya coefficient dia. So, yang dia punya base ni, X. Kalau base X, kita selesaikanlah dia punya indeks 3 tambah 6, 9. 9 tolak 4, 5. Kalau Y pula, negatif 8 tolak 3, negatif 11. So, jawapan akhir dia adalah negatif 1. Tulis negatif saja sebab negatif pun dia mewakili negatif 1. So, negatif X kuasa 5. Lepas tu ingat tak, kalau negatif indeks. Negatif indeks nak jadikan dia positif, kena turun bawah. Maksudnya jadi negatif. Okay, ni negatif X kuasa 5 per Y kuasa 11. Ingat balik negatif indeks. Negatif indeks nak jadikan dia positif indeks. Dia punya indeks ni kita turun bawah. Jadi fraction. Macam tu. So, ni lah jawapan dia. Cara dia. Macam tu. So, ini kalau dia punya cara dia. Kalau
Okay, contoh lain dia. Dia melibatkan macam rumit sikit, dia ada square root ni. Okay, cara dia tu yang melibatkan fractional index. So kalau dia melibatkan fractional index macam ni, dia ada power dengan fractional index, dah ada kaitan. So cara dia, kalau M square root ni, kita tahu kalau square root ni boleh tulis dalam dalam cara kuasa kan. Kuasa dia 1/2. Okay, N 3/4. Lepas tu darab. Okay, yang ni ingat, kalau ada bracket, lepas tu dia ada power kat luar ni. Okay, dia kepunyaan semua yang ada dalam bracket ni. Maksudnya gini, kepunyaan M juga, dia kepunyaan N ni juga. Kalau bawah ni pula pun sama. 1/6 ni, kuasa 1/6 ni, dia kepunyaan semua yang ada dalam bracket. Sebab ada kebanyakan student dia ingat kuasa kat luar bracket ni, dia kepunyaan dia macam dia jadikan dia dekat paling akhir ni je, kepunyaan yang akhir ni. Padahal dia kepunyaan semua dalam bracket ni. Kalau dalam bracket ni ada 100 variable pun, semua kepunyaan dia sama juga. So yang ni kalau kita pecahkan dia, macam kembangkan dia, jadi M 1/3 N. Okay, 3 ni darab dengan kuasa kat luar ni. Macam tu. Lepas tu kita yang kat bawah tu, kita pun darab juga lah. Negatif 1 ni darab dengan indeks kat luar ni. N. Okay, N kuasa 3 ni kan. Kan ada square root, betul tak square root ni? Square root ni kan kita tahu tadi kan, dia pun square root kan. Square root kan kita boleh terjemah dalam kuasa 1/2. So, yang kat bawah ni pun kita terjemahkan jadi darab 1/2. Ni, square root ni kan jadi terjemah jadi 1/2. Lepas tu darab lagi dengan yang dekat luar ni. Maksudnya kita combinekan, kita gabungkan semua sekarang ni. Okay. Setakat ni, faham tak? Okay. So, lepas tu, kita selesaikanlah dulu yang boleh selesaikan ni dan darab-darab ni. So, jadi M kuasa 1/2, kita salin je. Sebab dia tak ada nak solve ke apa. Darab dengan M 1/3 N. Yang ni boleh potong. Sebab 3 dengan 3 jadi 1. So 1 darab 1, 1. Lepas tu bahagian bawah. Negatif 1 darab 1/6. Dia jadi negatif 1/6. Ni N ni 3 darab 1/2 darab 1/6. Kita boleh ni potong. 1 ni 2. So 1 darab 1/2 darab 1/2. 1/2 darab 1/2 1/4. Okay, macam ni. So selesaikanlah. Dah boleh selesaikan sekarang ni. Maksudnya dia punya base dia kan M dengan M dengan M ni. N dengan N dengan N. So sekarang ni ada operation darab dengan bahagi. So kalau ingat, kalau darab kita kena tambahkan dia. Dia akan jadi, sekarang ni base M dulu. 1/2 tambah sebab dia darab 1/3 tolak sebab dia bahagi negatif 1/6. Kalau negatif ada nilai, buat kurungan supaya dia tak terabur. So N pula 3/4 tambah 1 sebab dia darab tolak sebab dia bahagi 1/4. Macam tu. So kita kira-kira 1/2 ni semua ni, kita akan dapat
Jawapan akhir adalah M kuasa 1. Tak payah tulis pun tak apa. MN 3/2. Jawapan akhir. So sila kira guna kalkulator ni. Ni akan dapat 1. Tapi tak tulis 1 pun tak apa. Sebab M ni sahaja dia maksudnya M kuasa 1. So N, kira kat indeks semua ni kat kalkulator akan dapat 3/2. So jawapan akhir adalah M N to the power of 3/2. Macam tu. Tu kalau simplify. Tu maksudnya kalau simplify, jawapan akhir mesti juga dalam variable. Maksudnya kalau dia ada X, ada Y, dia sama juga macam ni. Kalau dia ada MN, jawapan akhir mesti variable dia ada variable je. Kalau calculate contohnya, kita disuruh kira, kita boleh, okay, ni dia punya konsep dia, pastikan base sama. Base kena sama. Macam tadi, base dah sama, senang je. Kalau ni, nombor ni, kita jadikan dia semua base yang sama. Contohnya kalau 49 ni kita tahu, dia ada 7 kuasa 2 je. Maksudnya jadikan dia base yang lagi kecil. Ataupun base yang kita boleh kecilkan lah. So kalau 49 ni kita tahu, dia 7 kuasa 2. 7 kuasa 2. So yang dalam 49 ni 7 kuasa 2. Maksudnya kita kena test ataupun kita kena biasakan lah. Kita kena ingat lah kalau 49 biasanya 7 kuasa 2. Tak ada benda lain pun rasanya. 49. So jadikan dia base yang kecil. 125 ni kita tahu dia ada base 5 je biasanya. So sekarang ni kena banyak buat latihan dan kita kena ingat biasanya, okay, kalau nombor ni biasanya base apa macam tu. 125 dia base dia biasa 5 je. So kalau 5, kalau base 5, okay, kita nak try base 5, nak tahu dia kuasa berapa. Kita try lah, try and error. 5 kuasa 3 berapa? Oh, 125. So maksudnya 5 kuasa 3 lah. Jangan lupa power kat luar ni kita salin. Yang penting buat bracket bracket. So per, okay, dan bawah ni biasanya kan nombor besar kita tak boleh nak ingat lah benda tu dia base apa. Kita tengok yang kat atas. Yang kat atas ni base apa yang dah ada? 7 dengan 5. So kita tahu kalau base 5 biasanya hujung dia biasanya mesti 5 atau kosong. So mesti ni base 5. Yang ni pula mesti base 7 sebab atas dia base 7. So nak tahu 7 kuasa berapa, nak tahu, kita test lah one by one. 7 kuasa 3 ke 343, maksudnya di atas lagi. Sebab yang kita nak 2401, betul tak? So kita test lagi, ataskan lagi, maksudnya 7 kuasa 4 pula. Contohnya 7 kuasa 4 pula. Dapat berapa? Baru dapat yang sama, 2401. Maksudnya inilah 7 kuasa 4. Lepas tu kan ni kan dia jadi square root 4 kan. Square root ni kita boleh tukar kepada kuasa, dia jadi kuasa 1/4. Ingat balik law of indices power. Law of indices bukan power. Fractional index. Ingat balik. Fractional index, tengok balik. So darab dengan 3125 ni dia base 5 sebab kena ikut base 5. Sebab hujung dia 5. So 5 kuasa test lah. 5 kuasa 4 ke. Tak dapat lagi, kita naikkan lagi. 5 kuasa 6 ke. Okay, nampak tak? Kita 5 kuasa 6, kita dapat lagi tinggi daripada ni. Maksudnya, dia punya kuasa lagi bawah daripada 6. So, kita try 5 kuasa 5 pula. Dapat berapa? Okay, baru dapat 3125. So, maksudnya dia punya kuasa dia 5 kuasa 5 lah maksudnya. Okay, 5 kuasa 5. Lepas tu kan ni kan, ingat tak kuasa? Square root. Punca kuasa 5 kita boleh tulis dalam bentuk kuasa 1/5. Sebab apa nak tukarkan punca kuasa kepada kuasa? Sebab kita nak kita nak selesaikan, tengok nanti. Kita boleh potong ni, nampak tak? 4 dengan 4 ni boleh potong sebab 4 darab 1/4.
boleh potong. Ni pun 5 boleh potong jadi satu-satu. Sebab tu kita nak jadikan dia kuasa supaya kita boleh solvekan dengan lagi mudah lah. So yang ni kat atas ni pun boleh kita selesaikan 2 darab 1/2 kan 1. Ni pun boleh potong. So yang tinggal adalah ni 1 darab 1, 1 darab 5 kuasa 1 darab negatif 1 per 7 kuasa 1 darab 5 kuasa 1. So ni yang tinggal. Daripada sini tadi kita solvekan dia. Potong. Dapat ni. So sekarang ni kan 7 base 7 base 7. Dia divide kan, dia division. So kalau division kita tolak kan dia punya indeks 1 tolak 1 sebab dia division tolak. Base 5 pula negatif 1 division tolak 1. So 1 tolak 1 kosong 5. Negatif 1 tolak 1 negatif 2. So 7 kuasa kosong 1. Lepas tu ingat tak negatif indeks, nak jadikan indeks dia kepada positif kita pergi ke bawah jadi fraction. So jawapan dia 5 kuasa 2 1/25. Okay, pastikan kalau dia suruh calculate, pastikan jawapan akhir adalah satu nombor. Nombor tak kisahlah dia fraction ke, dia decimal ke, dia nombor bulat ke, asalkan dia satu nilai dan satu nilai. Jangan stop sampai sini. Kalau stop sampai sini, dia jadi tak lengkap. So, pastikan 5 kuasa 2 ni kalau boleh kira, boleh tekan kalkulator, kira. Macam tu. Dan kalau kita nak tahu jawapan kita betul ke tak, yang dekat soalan ni, boleh je tekan kalkulator. Maksudnya kira lah. 49 kuasa 1/2 darab 1/25 kuasa negatif 1/3. Jawapan bahagi dengan ni, kira. Dapat tak 1/25. So ingat, kalau calculate, dia mesti kena base sama. Maksudnya, first of all samakan base. Kalau suruh calculate, sebab base mesti kena sama. Kalau nak selesaikan multiplication ke division ke, kena sama indeks. Kena sama base dulu. So kena detect lah. Kalau benda-benda yang kecil, maksudnya 49, 125, kita kena identify sendiri dia punya base dia apa. 49 base dia biasa 7 je. Dia tak ada base lain, dia tak ada base 2, dia tak ada base 3. So tu je. Okay, that's all. So ingat, dia ada simplify dengan calculate. So that's all.